Okay guys, kembali lagi ke video senarai. Untuk video senarai kali ini, aku nak senaraikan dekat korang semualah. Telefon bawah RM2,000 yang ada OIS. Yes, OIS. Fungsi yang aku rasa korang semua dah tahu. Fungsi-fungsi yang selalu ada pada telefon-telefon flagship high-end je macam RM3,000, RM4,000 macam tu. Tapi pada tahun ni dan tahun lepas dah banyaklah telefon harga bawah RM2,000 yang datang dengan fungsi OIS ni. Okay, kepada korang semua yang mungkin tak tahu apa benda OIS ni, fungsi dia lebih kepada penstabilan pada kamera tu lah. Selalunya phone yang bawah RM1,000 ataupun bawah RM2,000 ni selalunya datang dengan fungsi EIS, di mana ia menggunakan kuasa prosesor tu sendiri untuk stabilkan image ataupun video tu sendiri, so dia tak bergetar sangat lah. Tetapi dengan OIS ni dia ada physical stabilization lah dekat kamera tu, so bila korang bergerak tu dia tak bergoyang sangat lah, disebabkan OIS tu stabilkan kau punya video tu. Disebabkan OIS tu menstabilkan kau punya sensor tu sendirilah. So apa kelebihan OIS ni? Mudah je lah. Pertama sekali, dia akan menstabilkan kau punya video. Yang kedua pula, dia akan mencantikkan lagi gambar night mode. Disebabkan night mode kau perlu pegang phone tu beberapa saat, so bila kau ada OIS ni, dia tak mengacau sangat lah kalau nak compare dengan phone yang tak ada OIS ni, di mana dia bergoyang, bergetar-getar, so gambar night mode tak cantik sangat lah. So itulah kelebihan yang ada pada OIS ni. Dia enhance sikit lah kau punya kualiti gambar dan video tu. Jadi tak nak buang masa, jom kita mulakan video ni. Okay, untuk telefon yang pertama ni adalah Motorola Edge 30 Pro. Ia dijual dengan harga RM1,599, tetapi korang boleh dapatkan phone ni dengan harga jauh lebih murah lagi lah. Dari segi spesifikasi, ia datang dengan 8GB RAM dengan 128GB storan, menggunakan chipset daripada Snapdragon iaitu Snapdragon 778G+, datang dengan bateri sebesar 4020mAh dengan 33W fast charging. Untuk kamera pula, ia hadir dengan kamera utama 50MP f1.8 dengan penstabilan OIS, 50MP kamera ultra wide dengan aperture f2.2 dengan keluasan 118°. Untuk kamera yang ketiga pula adalah depth sensor dengan aperture f2.4. Last sekali untuk kamera selfie dia, ia menggunakan 32MP kamera selfie dengan aperture f2.3. Bagi aku, Motorola Edge 30 ni memang antara telefon yang terbaik lah korang boleh dapatkan bawah RM2,000 dari segi dia punya UI dan dia punya kamera tu. Okey, untuk telefon yang kedua pula adalah Realme 9 Pro Plus. Ia hadir dengan satu variant saja iaitu 8GB RAM dengan 256GB storan dengan harga RM1,699. Untuk chipset, ia menggunakan MediaTek Dimensity 920, bateri sebesar 4500mAh dengan 60W fast charging. So apa yang special pasal kamera utama pada Realme 9 Pro Plus ni, ia hadir dengan OIS. Tetapi apa yang membuatkan telefon Realme 9 Pro Plus ni lagi special daripada Motorola Edge 30 ni adalah dia punya sensor. Ia menggunakan 50MP Sony IMX766 dengan OIS. So kamera utama dia memang one of the best lah untuk bawah harga RM2,000 ni, disebabkan sensor dia yang flagship tu. Tetapi untuk selebihnya tu, kamera dia agak underwhelming sedikit lah. Untuk ultra wide dia, ia menggunakan 8MP f2.2 dengan keluasan 119°, 2MP macro dengan aperture f2.4, dan last sekali 16MP selfie camera dengan aperture f2.4. So bagi aku, Realme 9 Pro Plus ni dia punya kelebihan hanya pada kamera utama saja, tetapi untuk selebihnya tu agak underwhelming sikit lah. Kalau nak compare dengan Motorola tu, dia punya ultra wide dan kamera utama dia hampir sama saja disebabkan 50MP tu. Okey, untuk phone yang ketiga pula adalah phone dari Samsung iaitu Samsung Galaxy A53. Ia dijual dengan harga RM1,849 untuk varian 8GB RAM dengan 256GB storan. Untuk chipset, ia menggunakan Exynos 1280, datang dengan bateri sebesar 5000mAh dengan penyokongan fast charging 25W. Tetapi kalau korang beli telefon ni, dia tak datang dengan charger, so korang kena cari alternatif lain lah untuk dapatkan charger yang menyokong 25W tu. Okey, untuk kamera Samsung Galaxy A53 ni, kamera utama dia ia menggunakan 64MP f1.8 dengan penstabilan OIS, 12MP f2.2 dengan keluasan 123°. Untuk ultra wide, 5MP depth sensor, 5MP macro, dan last sekali 32MP selfie dengan aperture f2.2. Bagi aku, Samsung Galaxy A53 ni dari segi overall tu memang best. One UI memang mantap, lepas tu kamera pun mantap, dan kalau korang yang mungkin nak software update tahan lama tu pun, Samsung Galaxy A53 ni memang terbaik lah kalau korang yang mungkin nak pakai phone pada jangka masa yang lama tu. Okey, untuk phone yang keempat ni pula adalah phone daripada Samsung iaitu Samsung Galaxy A33 5G. Ia hampir sama saja spesifikasi dia seperti Samsung Galaxy A53, tapi harga dia jauh lebih murah lah iaitu RM1,499 untuk varian 8GB RAM dengan 128GB storan. Untuk chipset, ia menggunakan chipset yang sama saja iaitu Exynos 1280, bateri yang sama besar iaitu 5000mAh dan ada penyokongan untuk fast charging 25W dalam kotak. Tetapi benda yang sama juga, dia tak ada charger dalam kotak lah, so korang kena cari alternatif lain lah. Berbalik kepada kamera dia pun ada downgrade sedikit lah kalau nak compare dengan A53 tu, di mana ia menggunakan 48MP kamera utama sahaja instead of 64 pada A53 tu, dan tapi special dekat sini dia ada OIS lah.
Untuk ultra wide dia pun di downgrade juga daripada 12 ke 8 megapiksel dengan keluasan yang sama juga iaitu 123 darjah. Untuk selebihnya ia menggunakan 2 megapiksel depth sensor dan 5 megapiksel makro. Dan last sekali untuk selfie dia pun di downgrade juga iaitu 13 megapiksel selfie kamera dengan aperture f2.2. Okey, untuk phone yang terakhir adalah phone yang paling latest sekali iaitu Poco F4. Ia dijual dengan dua variant iaitu 8GB RAM dengan 128GB storage dengan harga RM1,599, 8GB RAM dengan 256GB storage dengan harga RM1,699. Untuk spesifikasi dia, ia menggunakan Snapdragon 870. Lepas tu untuk bateri, ia mempunyai bateri sebesar 4500 mAh dengan fast charging 67W dalam kotak. Untuk kamera, ia menggunakan 64MP f1.8 dengan penstabilan OIS, 8MP f2.2 dengan keluasan 190 darjah untuk ultra wide dia, 2MP makro dan last sekali 20MP selfie kamera dengan aperture f2.2. So Poco F4 ni kalau korang yang mungkin on budget, nak kamera padu, chipset padu, nak kata padu-padu jugalah walaupun chipset ketinggalan, but still quite powerful jugalah untuk phone yang keluar pada tahun ni. Korang pilihlah Poco F4 ni. Cuma satu kelemahan dia yang aku rasa orang semua dah tahu, dia punya software agak bermasalah sikit lah. Tapi selebihnya tu memang mantap lah Poco F4 ni. So buat pilihan yang korang nak yang mana satu korang nak Motorola ke Samsung ke Redmi ke Realme ke ataupun Poco ni kan. Tu mengikut orang punya cita rasa lah. Jadi itu saja untuk video senarai kali ini. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.